Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selain daripada lumpuh, orang kena sakit jantung. Ini poin dia, poin utama dia tu. Sebab poin sulbi ni dia ujung saraf tunjang. Ujung dia tu. Saraf tunjang tu dia ujung dia. Dia akan bertemulah dengan dia ada sebab dia pastikan saraf tunjang ni maklumat yang disampaikan kepada saraf tunjang ni sampai ke otak kita ni. Di hujung nanti, di hujung daripada saraf tunjang ni atas kepala ni, tu dah makrifat ataupun hijamah makrifat, poin yang kelima. Dia duduk atas ubun-ubun kita. Itu poin yang kelima lah. Nanti saya akan kupas itu nanti. Saya nak kupas dulu yang pertama ni, nak bagi tuan-tuan faham. Nanti insya-Allah pada siri yang ketiga nanti saya nak tunjuklah cara kita nak iris dah nanti insya-Allah. Jadi minggu nak main nanti tuan-tuan pastikan bawa buah tomato yang masak. Bukan masak lembek, masak yang keras tu, merah dah ada keras. Dia nipis dia. Kemudian sebilah pisau. Pisau macam Ustaz, pisau apa Ustaz nak bawa? Pisau belet pisau pelit tu. Kita bicak buaya ke, cak apa ke. Tuan-tuan bawa sebilah. Sekepin lah untuk kita praktis. InsyaAllah pada minggu depan ni kita akan cuba tunjuk cara iris dia. Cara irisan makrifat nanti. InsyaAllah bacaan nanti pun mungkin saya akan tunjuk sekali. Saya akan tunjuk cara iris dia. Cara iris dia dan cara bacaannya. Penting tu, benda-benda tu ada permulaan daripada ni. Sebab apa? Ada adab ketika buat bekam hijamah makrifat ni. Kita kena jaga adab dia. Pertama sekali, bila kita nak buat hijamah makrifat, orang yang kita nak bekam tu pastikan kalau boleh dia menghadap belah kiblat. Dia menghadap kiblat. Yang kedua, bila kita nak bekam ni, kita niat yang pertama lah. Lepas kita menghadap kiblat tu, pastikan orang yang kita nak buat tu dia niat. Minta, ya Allah, kita buat ni, satu kita nak buat sunnah Rasulullah. Yang kedua, kita nak keluar segala darah-darah zulmat rohani dan jasmani kita ni yang ada dalam tubuh badan kita ni keluar. Orang yang kita nak bekam tu dah suruh dia niat sendiri, minta dia keluar segala darah-darah tu. Kemudian orang yang nak kena bekam tu, nak kena hijamah tu, minta lah sebelum dia nak mula tu dia istighfar dulu, dia selawat, kemudian dia sebutlah kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah InsyaAllah apabila kita buat hijamah kat dia nanti, masya-Allah, tuan-tuan akan tengok perubahan. Satu tindakan yang luar biasa berlaku nanti insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu penting untuk orang yang kita buat hijamah tu sebut. Dia sebut perkataan tu sebelum kita nak hijamah dia. Kita tukang hijamah pun dia kena sebut benda tu juga. Nanti saya akan bagilah di antara apa benda sebagai seorang ahli hijamah apabila dia nak buat Quran, apa bacaan-bacaan dia. Tapi orang tu dia istighfar, selawat, dan dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan niatkan dalam hati dia, ya Allah, minta Allah keluarkanlah segala darah-darah zulmat yang ada pada badan dia ni. Sebutlah kalau dia ada penyakit kanser, minta sebut macam tu. Saya pengalaman rawat kanser ni banyak. Saya rawat kanser pun macam-macam. Tapi setiap benda tu dia ada cara dia lah. Kanser ni berbeza-beza kan. Jadi insya-Allah. Jadi poin pertama ni dia banyak. Jadi kalau orang yang kena lumpuh tadi saya dah abang, orang yang ada masalah sakit jantung, darah tinggi, ini poin dia. Orang darah tinggi, poin tadi. Sebab darah tinggi ni kalau kita tak
kita tak ubati dia, dia boleh menyebabkan saluran darah kita pecah. Dah pecah dia main penyakit dia pula. Sebab pressure, tekanan tu. Jadi kita dengan membekam nanti, kita ijamah makrifat nanti, insya-Allah darah tinggi dia turun. Ni saya pengalaman darah tinggi mudah sangatlah nak rawat ni insya-Allah. Darah tinggi dia dua, satu darah tinggi sebab dia tekanan kan, tension. Itu pun menyebabkan darah tinggi. Satu darah tinggi sebabkan penyakit lah, darah dia terlampau pekat kan. Jadi kolesterol tinggi, itu menyebabkan dia darah tinggi. Jadi kita pergi makan ubat hospital. Dan cubalah tuan-tuan beralih untuk buat bekam makrifat ni insya-Allah. Jamah makrifat ni tuan-tuan akan dapat nanti. Di poin yang pertama tadi, saya dah cerita ada berapa lagi. Ada tak ada anak, ni orang ramai tak ada anak, dia kahwin tak ada anak. Dia duduk kahwin betul-betul ada 7-8 tahun. Saya pun pengalaman. Orang-orang tak ada anak kadang-kadang kesian. Mai duk Ustaz, kahwin dah 7 tahun dah. Tak dapat anak lagi, balik kampung orang duk tanya yang berapa orang dah, berapa orang, seorang pun tak ada lagi. Kahwin dah 7 tahun dah. Jadi kadang-kadang benda tu menyebabkan orang duk tanya tu, kita yang duk tak ada anak ni pasal tension kan. Jadi insya-Allah saya pun pengalaman banyak orang mandui ni, orang kita mandui lah, bukan mandui lah, dia pun tak dapat anak lagi, Allah tak izin dia lagi insya-Allah. Dengan bekam ni insya-Allah pengalaman saya lah selalunya sebulan 2 bulan, paling-paling kita buat pun 3 bulan kita berawatan dalam 3 bulan insya-Allah kita tengok hasil dia nanti. Biasanya sebulan setengah tu dia dah lekat lah. Hebatnya makrifat bekam ijamah makrifat ni kan. Sihat sebarang benih-benih, kadang beberapa benih kita ni diganggu oleh benda-benda kotak tadilah, yang rosak benih kita, menyebabkan kita tak dapat isteri kita ni, tak dapat nak mengandung dan sebagainya. Jadi itu poin dia kan. Orang mengandung, orang yang tak ada anak kan, ni insya-Allah bekam tentu buang, pastikan benih tu, tempat benih tu elok, bekam tentu. Selain daripada orang tak mengandung, orang yang ada penyakit kanser, saya seperti darah tinggi, orang lumpuh tadi saya sebut tadi kan, itu poin dia lah, tuan-tuan kena ambil tahu ni. Orang yang ada masalah sakit buah pinggang, sakit pangkal rahim, perempuan ramai orang ni sakit pangkal rahim, itu poin dia, bekam situ. Itu pastikan untuk membati penyakit sakit pangkal rahim. Ramai orang kalau ni sakit pangkal rahim, orang prostat, prostat dia tak elok kan. Orang lelaki yang prostat ni kecil, tak dawai haluan, orang yang lemah tenaga batin, itulah poin dia tuan-tuan. Banyak khasiat daripada kita bekam poin tadi, kita akan dapat manfaat banyak benda. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan bolehlah cuba bekam hijamah ni, ataupun kita hijamah makrifat ni di poin yang pertama. InsyaAllah dengan kita berbekam di situ nanti, kita akan dapat rasa perubahan, rasa seronok, rasa ringan. Bila darah zulmat ni kena, masya-Allah, saya ni, itu sebabnya Rasul dalam perbuatan tip Nabawi ni, Rasulullah beritahu lah, kalau kita nak berbekam ataupun nak hijamah makrifat ni pada tanggal 17 itu hari yang terbagus sekali lah, ketika kita nak berbekam. Jatuh pula pada hari Isnin atau hari Selasa. Setengah orang kata hari Isnin yang bagus, setengah kata hari Selasa. Bagi saya Isnin Selasa tu hari yang bagus lah. Syarat dia hari Isnin dan Selasa tu dia jatuh pada tanggal 17, 19, 21 bulan Islam. Tapi kalau hari lain pun boleh. Kadang-kadang kita yang duk buat hijamah ni pun, kita kalau 17, 19 pun kita pun tak larang nak layan orang pasal ramai. Semua pakat nak ambil 17, 19, 21 tu. Jadi kadang terpaksa lah ambil hari lain. Jadi bekam ni boleh buat hari lain jugalah. Tapi saya ceritalah hari yang terbaik dalam tip Nabawi ni adalah 17, 19, 21 betul lah. Tentu mai buat bekam, mai hijamah tentu. Ini poin yang pertama.
yang seperti mana dia ada kaitan dengan perjalanan Nur Muhammad tadi. Kita kena pastikan juga kita bekam ni apa manfaat yang kita dapat. Hasil daripada kita bekam makrifat tadi, yang pertama kita nak sediakan tempat untuk perjalanan Nur Muhammad masuk dalam badan. Nur Muhammad ni dia akan masuk setiap tubuh manusia. Dia akan masuk dalam tubuh orang mukmin ni. Dia akan masuk. Tempat singgahan yang pertama dia tu, di sulbi itulah. Waktu subuh dia akan datang. Kita nak pasti yang Nur Muhammad ni jangan tak ada pada diri kita, sebab cahaya Nur Muhammad tu nanti dan kita dapat bawa kita untuk kita bermakrifat kepada Allah. Ini perjalanan Nur Muhammad, tempat yang pertama di sulbi. Jadi poin kedua dalam bekam makrifat ni adalah batnun. Dia duduk di belakang pusat. Betul pusat tu di depan, di belakang dia, betul belakang pusat tu. Itu tempat yang kedua. Jadi Nur Muhammad pun dia akan bergerak daripada waktu subuh ni, selepas dia duduk di sulbi tadi, poin yang pertama, dia akan bergerak ke waktu zuhur ni, dia akan bergerak pergi ke tempat yang kedua di Batnun tadi. Batnun ni yang kita tahu tentu tempat duduknya lambung kita, perut besar kita duk makan semua himpun tentu lah. Segala makanan yang kita makan tu dia akan tentulah tempat paling kesukaan iblis syaitan duduk. Kalau lah kita makan benda-benda yang kotor, benda-benda yang tak bagus, ini menyebabkan kita dapat penyakit macam-macam tu. Buat dalam Nabawi sebut dah. Berhenti sebelum kenyang. Kita ni balun makan tu dia sampai bulat. Jadi kita berhenti sebelum kenyang. Di tempat tu nanti akan jadi tempat duduknya segala penyakit, tentulah. Penyakit dalam badan kita tentulah tempat dia mai. Jadi kalau tentu kita tak jaga, boleh menyebabkan makanan yang kita makan tu nanti dia dalam bentuk kerosakan, dalam bentuk yang jadi tak bagus untuk kita. Dalam bentuk benda yang kotor. Dia dicampur dengan makanan yang kita makan tu dengan kotoran, menyebabkan penyakit dapat. Lubuk segala penyakit, kot lah. Jadi kita kena bekam tentu untuk pastikan segala darah kotor yang ada dekat batnu ni dibawa keluar. Agar yang tinggal tu benda yang elok. Mudah-mudahan benda yang elok ni dia akan jadi zat pada makanan tubuh badan kita. Untuk bagi jadi tenaga pada badan kita. Mudah-mudahan dengan kita bekam tentu nanti dapatlah kita beribadah kepada Allah, insya-Allah. Kita dapat beribadah dengan rasa, orang kata rasa kehambaan, no? Tu. Ini penting. Daripada tempat pertama, tempat kedua. Jadi insya-Allah pada siri yang ketiga nanti, seperti mana yang saya sebut tadi lah, kita akan tunjuklah, saya akan insya-Allah kita sama-sama tengok, kita akan belajar cara adab, macam mana adab nak buat bekam hijamah ni. Nak buat bekam hijamah. Adab nak buat hijamah makrifat ni. Kaedah dia, cara yarih dia, ada adab dia semua tu. InsyaAllah pada siri yang ketiga nanti saya akan ambil sikit lah ruang masa untuk saya terang. Jadi bila kita dah tahu kita nak buat, kita tak tahu pula macam mana nak yarih kan. Macam mana nak yarih dia, macam mana nak buat dia, apa ada adab dia. Jadi walaupun kita tahu 2 poin, tapi tuan-tuan insya-Allah buat 2 poin ni pun, kalau kita buat pun manfaat dia banyak. Jadi insya-Allah. Jadi kalau minggu depan saya harap tuan-tuan dapat sedialah beberapa barang lah. Pertama sekali buah tomato yang masak tu, jangan ambil yang keras. Yang kedua pisau lah. Pisau, kalau siapa boleh dapat pisau yang daripada hospital tu, pisau belah tu pun boleh. Kalau tak ada, pergi beli pisau pelit lah, cak buaya ke, pisau pelit ni nanti saya cerita nanti lah. Dan yang ketiganya kena ada sediakan sebotol ayak lah. Saya nak ajak cara nak buat ayak penawar untuk bila kita nak bekam orang ni. Kita kena ingat
orang yang kita nak bekam ni kemungkinan besar dia penuh dalam badan ni berbagai-bagai benda kotor dalam badan ni lah, termasuk juga penyakit pun dalam tu, termasuk juga iblis syaitan pun penuh dalam tu. Jadi kita yang nak bekam ni pun kita kena ada satu pendinding bagi kita juga kan, tak mau benda tu kena pada kita. Jadi pangkat awal sebelum kita nak bekam orang, kita mesti bagi dia dulu minum air penawar yang kita doa. Nanti saya ajak nanti kita doa air tu bagi dia minum. Macam saya pun dah buat siap dah buat air kan. Ni kalau orang mai dah sedia. Bila lagi ni akhir-akhir ni saya dapat pula air yang saya dapat daripada Telaga Rasulullah. Air daripada Telaga Rasulullah tu saya bagi pesakit yang menamai Hijamah Makrifat dengan kami ni, kami bagi minum air tu dah. Minum air tu masya-Allah, air Telaga Rasulullah ni kalau siapa kita duduk pergi Mekah Madinah ni, kita mungkin ada orang tak pernah dengar. Ada beberapa telaga yang ada kaitan dengan Rasulullah kan. Kalau di Madinah tu masya-Allah kita dapat lihat lah, tapi banyak dah telaga-telaga tu yang dah tak berfungsi. Kerajaan Saudi ni dia pagar. Di kesan sejarah tu masih ada lagi lah telaga tu, cuma telaga tu tak berfungsi. Tapi ada beberapa telaga lagi yang masih lagi berfungsi. Saya pun berpeluang lah menziarahi telaga-telaga tu. Ada telaga yang dikorek tu Rasulullah ludah, dan mujizat ludah Rasulullah tu, telaga tu masya-Allah kan. Ada telaga yang Rasulullah guna ambil wuduk, air wuduk tu menitik jatuh tangan mulia Rasulullah tu, air wuduk tu jatuh dalam telaga tu, dia ambil wuduk kan. Ada telaga yang Rasulullah korek dengan jari Rasulullah, tangan Rasulullah, maka terpancut dah air mata air. Allah, air tu sangat berkat. Saya pergi sana tengok orang heran, orang-orang berebut-rebut. Tanya orang Arab itu, dia kata kami ni kalau sakit minum air ni lah, berkat air ni alhamdulillah. Jadi kita pun merasa cemburu. Jadi saya pun cubalah bawa balik air tu ke sini untuk saya gunakan dalam bidang perubatan. Alhamdulillah, siapa yang buat rawatan dengan kami ni dapatlah peluang untuk minum air tu, air telaga, air yang ada kaitan dengan Rasulullah tadi lah. Ada yang telaga yang Rasulullah ambil wuduk, ada yang ada Rasulullah ludah tu, kami campur tu, kami bagi lawan minum, insyaAllah. Jadi insyaAllah untuk minggu depan, minggu depan ni tuan-tuan pastikan tuan-tuan ada satu bekas lah yang ada isi air, insyaAllah. Jadi rasa-rasanya dah saya target lebih kurang 30 minit 40 minit dah. Ni pun saya rasa lama juga, tak sedap kita bercakap ni, baru macam baru cakap ya. Tak ada dah, ikut rasa sejam dah apa. Dah sejam dah. Mulut ikut banyak lagi nak keluar. Lama pula saya pun rehat cakap ni lama dah. Saya duk mengajar dulu di sekolah Mahat Tafiz Ibn Sina. Dulu saya mengajar dalam Mahat Tafiz Ibn Sina kan. Sekolah Ibn Sina ni kalau tuan-tuan tengok dalam website tu ada lah, tekan Ibn Sina tu, sekolah tu lah. Itulah sekolah mula-mula yang saya bagi nama sekolah Ibn Sina. Saya ajak pelajar-pelajar tu buat rawatan kaedah Tib Nabawi ni. Ada beberapa sekolah lagi saya mengajar, cuma bila berlaku pandemik COVID-19 ni, saya pun berhenti mengajar kan. Tak payah pun duduk tidur lah, makan tidur lah, sebab tak ada kerja. Tapi timbul bila ramai orang ustaz bila nak buat kelas, saya pun nak buat kelas macam mana pun pandemik ni tak boleh nak bergerak kan. Jadi anak kata buatlah live. Ini yang boleh timbul live ni kan. Tapi esok insya-Allah saya ada kelas. Kalau tuan-tuan yang ada berkaitan dengan Kulim, bolehlah menghadiri kelas makrifat, kelas Hijamah Makrifat di Kulim, dekat dengan bersebelahan dengan market Kulim, bersebelahan dengan bas stand Kulim tu. Saya buat sebulan sekali di situ. Esok saya mula minggu pertama hari Sabtu pagi, lebih kurang pukul 10 pagi. Jadi siapa yang berasa ada masa nak sambung belajar makrifat
ataupun bekam hijamah makrifat ni boleh. Untuk saya tengah tajuk terang ni tajuk pilih pada banyak poin dah lah. Tapi biasanya saya mengajar ni saya suka ulang-ulang bagi orang faham betul-betul. No? Jadi siapa yang berminat boleh pergi macam tu. Jadi insya-Allah. Jadi saya rasa cukup lah untuk malam ni. Ampun maaf pertama sekali kepada ucap terima kasih lah kepada kawan-kawan yang pernah belajar dulu. Saya mengajar dulu dalam Kementerian Asas Tani. Saya lalu bagi talk di Kementerian Asas Tani. Banyak tahun juga. Jadi cakap tentang herba ni. Kalau tuan-tuan bisa dengar kunyit hitam, itu bau lagi sebenarnya. Masa saya memperkenalkan kunyit hitam tu, dah 5-7-8 tahun sudah tu, kan orang pun tak percaya kunyit hitam ni dapat merawat penyakit kanser. Tapi alhamdulillah hari ni dah jadi buah mulut orang lah dengar kunyit hitam ni. Ada banyak lagi lah. Kalau tuan-tuan pergi kat Mardi Bumbung 5, kalau tuan dapat tengok spesies satu lagi, kunyit hitam. Tapi kunyit hitam tu dia ada cerita mitos sikit. Sebab kunyit itu dia ada kaitan dengan alam kerohanian sikit lah. Itu yang dia, kunyit itu kalau kita letak di rumah kita tu dia sebagai pendinding. Itu hebatnya kunyit hitam yang dia ada 2 jenis tu. Kunyit hitam kena faham. Yang satu lagi yang kita perkenalkan untuk merawatan penyakit kanser khususnya. Satu lagi itu berkaitan dengan alam-alam ghaib ni. Yang di Mardi tu memang ada banyak jugalah depa tanam, depa semai di sana. Jadi saya pun minta maaf banyak-banyak lah daripada yang pernah belajar dengan saya dulu ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Kalau masih mengikuti program live ni, insya-Allah saya cubalah untuk bagi sebaik mungkin. Jadi sekali lagi lah, ampun maaf terkasak bahasa. Memanglah bila bercakap ni kita lidah tak bertulang. Kita bercakap kita tak sedar apa kita bercakap. Sama saya pula kalau dapat bercakap ni Allah tak reti nak berhenti pula. Dia Allah datang ilham macam-macam. Ilham tu tak cakap lagi dia tak boleh pula kena cakap. Jadi minta maaf banyak-banyak. Jadi insya-Allah kita akan bertemu sekali lagi kalau diizinkan Allah. Insya-Allah mudah-mudahan bekam makrifat ni nanti, hijamah makrifat ni nanti akan jadi satu, saya harap mudah-mudahan hijamah makrifat ni nanti akan jadi satu orang kata satu benda yang mesti bagi setiap orang buat. Sebab dia merupakan tiang bagi kesihatan kita. Itu rahsia besar kita kena ingat tu. Ketika Isra' Mi'raj tu ada 2 benda yang Allah bagi di langit, 2 benda ya. Lain semua Rasulullah sampai di bumi, tapi yang Rasulullah terima dia di langit ada 2. Satulah istimewa, tapi orang tak pandang pun. Orang pandang tu sembahyang. Memang sembahyang tu tiang agama, tapi ada satu lagi tiang kesihatan tu yang orang tak pandang. Kalau Allah dah bagi di langit, tuan-tuan, langit ke-7, mestilah benda tu besar. Tapi kita ni dah dikelabu. Mata kita ni telah dikelabu, mata hati kita ni telah ditutup. Oleh golongan tertentu menyebabkan kita tak nampak hebatnya hijamah makrifat yang Allah bagi kat Rasulullah melalui para malaikat yang Rasulullah ajak pada sahabat-sahabat. Masya Allah, yang sahabat kita tengok 300 tahun selepas Rasulullah, sahabat ni sangat-sangat sihat. Manusia yang paling sihat sekali di atas muka bumi ni. Sebab apa? Amalan yang mereka buat tu, Masya Allah. Jadi kita ni terlepas pandang bekam hijamah makrifat ni, hijamah ni kita tak buat. Kita jadi sebagai satu amalan pada diri kita. Baik Rasulullah begitu, 17-19 itu masa yang terbaik untuk kita buat hijamah makrifat. Mengeluar darah kotor, kemuncak darah kotor kita, rohani dan jasmani kita. Saya ni main lagi dia nak cakap. Nak berhenti tak boleh lagi. Jadi itu cakaplah insya-Allah. Kita akan sambung lagi nanti pada minggu depan. Ampun maaf, yang baik itu dari Allah, yang buruk itu daripada kelemahan peribadi saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.